Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah bab 1. Jadi apa yang kita kena tahu dekat dalam bab 1 ni? Jadi apa yang kita kena tahu adalah kedaulatan, konsep kedaulatan iaitu maksud. Seterusnya kita kena tahu ciri negara bangsa, kepentingan negara berdaulat, jenis kedaulatan dan langkah untuk mempertahankan. Okey, pertama sekali kita masuk ke konsep kedaulatan iaitu maksud dia. Okey, apakah maksud kedaulatan? Okey, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sebuah negara dan juga ada hak sesebuah negara itu untuk menjalankan pentadbiran atau pemerintahan. Jadi, maksud dekat sini adalah dalam negara tersebut, pemerintah kita dia berhak untuk menjalankan pentadbiran, memerintah dan dia juga ada peranan dia, peranan tertentu untuk menjalankan pentadbiran tanpa ada masuk tangan ataupun masuk campur orang lain lah, ataupun masuk campur kuasa lain. So tak ada penyekatan dekat situlah. Mereka bebas untuk menjalankan pentadbiran mereka. Okey, seterusnya pula kita akan masuk dekat dalam takrif bahasa iaitu maksud kedaulatan dalam pelbagai bahasa. Salah satunya adalah Yunani, iaitu Supernus tak silap. Maksud dia adalah kekuasaan teragung ataupun yang tertinggi. Seterusnya ialah Inggeris. Saya tak reti nak cakap sovereignty apa benda tu, tetapi maksud dia adalah kuasa penuh pemerintah untuk memerintah wilayah ataupun negeri mereka lah, ataupun negara mereka lah. Sama juga dekat dengan Arab, tetapi Arab punya perkataan adalah daulah. Seterusnya kalau Melayu pula iaitu daulat lah, iaitu kekuasaan tertinggi. Kalau kita tengok maksud dia hampir sama je kan. Jadi harap tak terkeliru lah. Okey, lepas ni kita masuk dekat pandangan tokoh. Bukan tokoh ya, sorry. Jadi saya ambil secara ringkas sahaja supaya kamu semua dapat faham lah. Jadi yang pertama sekali adalah Aristo. Aristo kata apa? Aristo kata kuasa tertinggi sesebuah negara. Yang kedua adalah daripada Ibnu Khaldun. Tu dia kata kekuatan dan kekuasaan sebuah negara untuk menentang penjajah ke, saya tak pasti, saya tak ingat. Okey, yang ketiga adalah John Bidin iaitu kuasa tertinggi, dan seterusnya adalah nombor 4 iaitu daripada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj sendiri. Dia kata kebebasan dan keadilan sesebuah negara atau pemerintah lah. Seterusnya ada daripada Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, bukan Saleh ya. Negara merdeka peringkat antarabangsa. Maksudnya negara kita ni diiktiraf oleh negara-negara orang lain. Bila negara kita merdeka, negara kita perlulah mendapat keiktirafan ataupun pengiktirafan daripada negara-negara luar lah. Okey, seterusnya kita masuk ke dalam jenis-jenis kedaulatan. Okey, pertama sekali kita ada tradisional, kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional lah iaitu time dulu kita ada raja ni berkuasa mutlak lah, iaitu maksudnya dia memerintah semualah, semua hal ehwal kepada dia, dan tak boleh siapa-siapa untuk nak menyekat dia ke apa ke. Kalau sekarang kita ada perlembagaan kan. So kita punya pemerintah sekarang berdasarkan perlembagaan. Seterusnya kita ada kedaulatan yang moden lah, iaitu sekarang kita masih menggunakan pakai lah. Okey, kedaulatan moden ni dia tercetus apabila adanya idea kemunculan iaitu nasionalisme di England lah, iaitu revolusi Inggeris yang rakyat menentang sistem beraja lah. Sebab time tu dekat sana sistem beraja diorang tu, raja kan berkuasa mutlak. Jadi dia tindas hak-hak rakyat. So rakyat menentang lah gitu. Jadi dekat sini apa yang saya nak simpulkan dekat moden ni untuk menjaga hak asasi rakyat lah. Okey, kalau kita lihat pada undang-undang, kedaulatan undang-undang ni dia seperti peraturan lah. Dia untuk kerajaan dan rakyat, dia terikat lah dengan undang-undang, iaitu mereka kena patuh dengan undang-undang tersebut. Tak kira pihak kerajaan ke rakyat ke, memang kena ikut undang-undang. Selain itu, undang-undang ini juga untuk menjamin keadilan dan juga dia diteraskan sebagai prinsip keempat dalam rukun negara. Fahamkan sampai situ. Seterusnya kita ada antarabangsa, di mana negara kita diiktiraf oleh PBB dan negara-negara lain. Contoh kalau Malaysia dah join PBB,
So negara-negara lain pun nampaklah negara kita. So kita punya negara pun diiktiraf. Faham tak? Jadi seterusnya kita lihat pada ciri negara bangsa. Kita ada 4, iaitu ada pemerintah, sempadan, rakyat dan juga perundangan. Jadi kita lihat pada pemerintah dulu. Pemerintah ni, apakah dia punya peranan dia? Peranan dia adalah untuk menjaga kestabilan politik, menjaga pentadbiran, menjaga keamanan. Seterusnya kita ada sempadan. Sempadan ni dia untuk menjadi garis pemisah antara negara-negeri ataupun negara-negara supaya tiada berlakunya perebutan wilayah dan macam-macam lagi lah. Faham tak? Okey, seterusnya kalau kita lihat pada dekat rakyat ni kalau kita tengok pada bab 1 tingkatan 4, tak silap dia kata rakyat ni menunjukkan tak setia kan. Seterusnya rakyat ni juga jadi orang biasa dan dia terikat kepada undang-undang. Jadi dia kena patuh. Faham tak? Jadi seterusnya perundangan pula. Perundangan ni dia macam peraturan lah, di mana kita ada undang-undang, kita kena patuh. Dia macam tadilah juga. Dan dia untuk menjamin keadilan, kesejahteraan negara, supaya negara kita akan menjadi tanpa ada jenayah. Gitulah. Okey, mari kita lihat kepada negara, kepentingan negara berdaulat. Apa pentingnya negara yang berdaulat ni? So, pentingnya negara berdaulat ni dia akan wujudkan keberkesanan pentadbiran. Contohnya ada pengasingan kuasa lah. Bila ada pengasingan kuasa, pentadbiran kita akan jadi licin. Dia agih-agihkan kan. So, sistem dia agak teratur lah dan sistematik. Seterusnya, kita ada kemakmuran ekonomi. Bila dah wujud kemakmuran ekonomi ni, ekonomi kita akan jadi stabil kan. Contoh macam orang-orang miskin tu nanti dia akan macam menaik tarafkan sikit lah, akan bantu-bantu macam tu. Gitulah. Okey, seterusnya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ni kita boleh melibatkan kepada perpaduan lah, iaitu rakyat hidup aman damai. Contoh kalau kita lihat dulu kan ada pasukan bola, di mana kalau kita tengok sekarang pun ada banyak-banyak bangsa kan. Ada India, ada Melayu, Cina, macam tu lah. Diorang tak ada pergaduhan macam tu. Terusnya kita ada kecemerlangan hubungan luar. Bila kita ada negara kita berdaulat, dia menunjukkan kita ni cemerlang dengan hubungan luar lah, iaitu kita bantu dengan orang lain kan. Kita bantu negara-negara yang dikenakan musibah kan. Banyak-banyak negara-negara yang berperang kita bantu, macam Palestin. So negara-negara kita akan nampak oleh mereka lah, oleh negara-negara lain dan diiktiraf. Faham tak? Bila kita diiktiraf, negara-negara kita nampak, orang pun macam wah, dia tolong lah, kita ni macam dipandang tinggi. Faham tak? Macam tu. Maksudnya negara kita ni dipandang tinggi, dihormati oleh kuasa-kuasa luar. Seterusnya kita masuk ke langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Sebenarnya saya nak buatlah apakah peranan pemerintah apa semua, tapi kita masuk kepada kepentingan mempertahankan kedaulatan lah, iaitu apakah penting apabila kita mempertahankan kedaulatan. Yang pentingnya kita mampu untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Contoh, bila kita dah pertahankan kedaulatan negara kita, so nanti politik pun akan stabil, tak ada pergaduhan, tak ada korupsi. Seterusnya kita ada untuk mengekalkan perpaduan kaum. Faham tak? So nanti kalau soalan katakan macam mana kita nak kekalkan kedaulatan kita, kita kena wujudkan kita punya perpaduan kaum lah. Kena wujudkan perpaduan kaum bagi mendaulatkan negara kita, menjaga kedaulatan negara kita. Faham tak? Bila ada punya pergaduhan, nanti dia akan macam negara kita tak berdaulat, tak aman. Faham tak? Seterusnya mampu untuk memupuk semangat patriotisme, semangat cinta akan negara lah. Bila kita cinta akan negara, kita sanggup mempertahankan negara kita daripada kuasa-kuasa luar untuk mengambil dan merampas kuasa-kuasa negara kita. Seterusnya untuk kukuhkan pertahanan negara. Dia sama je macam semangat patriotisme tu kan, untuk kukuhkan pertahanan negara. Bila dah ada semangat patriotisme, kita bolehlah wujudkan pertahanan negara, sebab kita ada hati kita, ada macam mana hati kita sanggup berkorban untuk demi negara. Macam itulah, untuk negara kita yang tercinta. Ini semua bagi memelihara ataupun
memelihara kelangsungan kedaulatan negara kita supaya tak dijajah lagi, macam tu. Jadi dekat sini, apakah peranan pemerintah dan rakyat? Contohnya kalau pemerintah kan, dia menggubal undang-undang kan, ubah undang-undang kasih ketat sikit ke, lepas tu buatlah satu pertubuhan ataupun penubuhan ataupun membuat jawatan kuasa ke, ataupun selebihnya buatlah program-program yang rakyat ni dia kan tak setia. Jadi peranan rakyat ni sokonglah apa yang kerajaan buat, macam tu, faham tak? Bila contoh kalau rakyat contoh kalau pemimpin buat program, dia pun join lah, rakyat ni pun kena join lah, sertai ataupun menganggotai pasukan tentera ataupun pasukan pertahanan, macam tu. So rakyat pun boleh memainkan peranan dengan hayati rukun negara supaya kedaulatan kita terjaga. Pemerintah ni pun elakkan daripada rasuah, memainkan peranan ataupun membuat pemerintahan dengan cekap, sistematik, adil agar kedaulatan kita terus terjaga dan tidak dipandang rendah oleh negara-negara luar, negara-negara asing, negara-negara lain, macam tu. So jadi saya harap saya dapat membantu sedikit sebanyaklah dalam pengetahuan dalam bab 1 ni. Harap bermanfaat lah. Jadi saya izinkan saya untuk menamatkan video ini. Okey, harap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan putus semangat untuk belajar. Bye bye.